Dalam Al-Quran, seorang Nabi, iaitu Nabi Ya'qub alaihissalam, ketika diuji dengan masalah mata, kita tahu kisah ni, baginda tabaruk dengan baju seorang Nabi yang lain, itu anak kandung baginda sendiri. Nabi Yusuf alaihissalam diusap ke muka, sembuh Allah bagi. Yang sembuhkan mata Nabi Ya'qub, Allah ke baju? Ya Allah. Habis yang jenuh duk pergi usap tu, itu namanya tabaruk. Ambil berkat, ambil kebaikan. Jadi saya tak nampak Wahabi yang mengaji, dia kata tak boleh ambil berkat dengan peninggalan Nabi, saya tak jumpa. Dia kata boleh. Bahkan kadang dia pun derah lagi, dia kata, kalau betul rambut Nabi, aku mula-mula sekali pergi tabaruk. Alhamdulillah. Okey ya. Cuma dia kata tak boleh tabaruk dengan kesan orang soleh. Nabi ya, ni khusus untuk Nabi ya. Nabi tabaruk dengan baju tok guru hang tu tak boleh. Itu dia tak suka yang pergi mandi ayak Telaga Gunung Jerai. Pasal yang pergi mandi tu banyak sebab lah. Satu, mandi air gunung kan lagi segar, lagi bersih, tak ada klorin. Yang kedua, dekat dengan tempat mereka nak pergi ziarah kubur tu. Kalau mandi awal di rumah pun boleh, lagi berpeluh balik. Yang ketiga, pasal katanya telaga tu digali oleh satu orang soleh, ulama, telaga Tok Syekh. Tok Syekh ni soleh. Di sisi kita, kalau betul itu telaga Tok Syekh, kita boleh tabaruk. Pasal itu asar solihin. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika menerangkan hadis yang mana sahabat ambil jubah Nabi, kalau ada orang sakit basuh bagi buat rawatan orang sakit, Imam Nawawi kata inilah dalil boleh ambil berkat daripada asar solihin. Peninggalan orang soleh kita boleh ambil berkat. Wahabi tak terima. Syekh bin Baz kata hanya khusus untuk Nabi saja. Jadi khilaf lah. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam ini sebagaimana yang dirancangkan, insya-Allah kita sama-sama di dalam kuliah maghrib ini melihat kepada isu pemantapan ahli sunnati wal jamaah. Demikian tajuk yang saya diamanahkan untuk berkuliah pada malam ini. Cuma tadi saya tanyalah adakah kemudahan projektor atau skrin Jadi kata masjid ada, jadi kita bentangkan slide setakat waktu yang sesuai antara maghrib dan isyak ni. Baik, bila bercakap tentang ahli sunnati wal jamaah, bahkan bila bercakap tentang tajuk apa sekalipun, yang paling pokok adalah kita itu membawa takrif, definisi sesuatu yang kita bincangkan. Jadi oleh kerana kita bincang pemantapan ahli sunnah wal jamaah, apakah takrif atau definisi ahli sunnati wal jamaah? Perkataan ini terdiri dari 3 komponen. Pertama ahlun, kedua adalah as-sunnah, dan yang ketiga adalah al-jamaah. Ahlun ada pelbagai makna. Boleh jadi ahlun dengan makna keluarga, ahlul bait, ahli keluarga. Boleh jadi ahlun dengan makna penduduk. Ahlul jannah berarti penduduk syurga. Ahlun juga boleh berarti pengikut, sebagaimana ahli sunnah berarti pengikut sunnah. Sementara as-sunnah dari segi bahasa mujarrad at-tariqah, jalan, cara ataupun jejak langkah. Jadi boleh jadi jalan tu jalan yang baik, boleh jadi jalan yang buruk. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang mengadakan dalam Islam tu sunnah yang baik, jalan yang baik. Dalam masa yang sama Nabi SAW juga bersabda, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mengadakan dalam Islam tu sunnah yang buruk, jalan yang buruk. Ada juga ke sunnah yang buruk dari segi bahasa, ya, sebab sunnah dari segi bahasa jalan. Tetapi kalau dari segi istilah, dia dikhususkan kepada jalan yang baik sahaja, jalan yang diredai, iaitu as-sunnah lughatan at-tariqah. Sunnah dari segi bahasa jalan, walau ghaira mardiyah, walaupun jalan tu bukan jalan yang bagus, jalan yang tidak diredai. Wa syar'an, tapi kalau kita sebut sunnah dari segi syarak,
ismun li tariqatil mardiyatil maslukati fid din. Ya, satu nama merujuk kepada jalan yang diredai saja, yang baik saja, yang dijalani di dalam agama. Oleh siapa? Salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijalani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, au ghairuhu mimman huwa alamun fid din, atau jalan lain daripada Nabi yang mereka ini menjadi tokoh dalam agama, kas sahabati radhiyallahu anhum, sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini sebagaimana yang diterangkan oleh almarhum Kiai Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, ya, pengasas Nahdlatul Ulama Indonesia, dalam risalah Ahlussunnati wal Jamaah. Baik, al-jamaah. Al-jamaah ini membawa makna menjaga kesatuan, kebersamaan dan kerukunan. Ia lawan daripada perkataan al-furqah. Kalau al-furqah ni yang berpecah belah, yang bercerai-berai. Dan dikatakan al-jamaah kerana golongan ahli sunnah wal jamaah ini selalu memelihara kesatuan, kebersamaan dan kerukunan terhadap sesama mereka. Walaupun ada perbezaan pandangan, sesama ahli sunnah pun ada khilaf, tidak dinafikan. Tapi khilaf ini tidak sampai melahirkan sikap saling membid'ahkan, saling memfasikkan. Hang kata aku kafir, aku kata hang kafir, saling kafir mengkafirkan. Tidak sampai tahap lagu tu, no? Khilaf saja. Baik, demikianlah disebut oleh Al-Imam Abdul Qahir bin Tahir Al-Baghdadi rahimahullah taala dalam Al-Farqu Bainal Firaq, ya, beza antara firqah-firqah, pecahan-pecahan itu. Beliau menerangkan ahlus sunnati la yukaffiru ba'duhum ba'dha. Kalau dikatakan ahli sunnah, mereka itu tidak mengkafirkan oleh sebahagian akan sebahagian yang lain. Walaysa bainahum khilafun yujibu tabarri wat takfir. Tidak ada di kalangan ahli sunnah tu satu perbezaan yang membawa kepada saling berlepas diri dan mengkafirkan, tidak sampai, ya. Wa fahum izan ahlul jamaah. Jadi layaklah mereka ini dipanggil ahli sunnati, dan juga poin ini adalah al-jamaah. Allah Ta'ala memelihara kebenaran dan ahli kebenaran dan seterusnya. Baik, ini hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang perpecahan umat Islam kepada salas wa sab'ina firqah, berpecah kepada 73 pecahan. Kadang-kadang orang marah juga kita tidak bercakap tajuk ni. Dia kata, apa ustaz duk kuliah benda-benda pasal ni bawa pada perpecahan. Kita tak bercakap pun dah pecah dah. Kurang-kurang kita cakap orang faham pecahan mana yang betul, pecahan mana yang perlu dielakkan. Tapi berpecah pasti, kerana kita orang yang beriman yakin bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq, baginda orang yang benar lagi dibenarkan oleh Allah Taala. Takkanlah baginda bagi tahu satu benda akan berlaku, tak tahu tak berlaku. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu umat akan berpecah pada 73, tak tahu umat bersatu, tak berpecah pun, mustahil. Ya, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu sifat yang wajib bagi para rasul adalah sidik, ya, benar, ya, tidak berbohong. Baik, siapa ahli sunnah wal jamaah? Pertama, kita kena faham dalam sejarah perpecahan umat Islam, tidak semua aliran mengaku ahli sunnah wal jamaah. Contoh, Khawarij, mereka menganggap diri mereka asyurah, orang yang menjual diri untuk mendapat syurga. Khawarij ini dia selalunya memberontak lawan pemerintah. Bila lawan pemerintah mungkin ada kemungkinan mati, dia berkata mati pun tak apa, kami dah dapat syurga, kami beli syurga dengan nyawa kami. Syiah juga tidak mengaku ahli sunnah wal jamaah. Syiah lebih bangga menyebut diri mereka Syiah Ali. Kami ni puak Ali, kami ni penyokong Ali. Kalau istilah zaman moden ni parti, ya, parti Ali. Dan kami adalah Ahlul Bait. Tapi mengaku ahli sunnah wal jamaah tidak. Demikian golongan Mu'tazilah, ini pesaing kepada ahli sunnah wal jamaah satu masa dahulu. Mereka juga tidak mengaku ahli sunnah wal jamaah. Mereka menggelarkan diri mereka Ahlul Adli wat Tauhid, golongan yang mempertahankan keadilan Allah dan keesaan Allah Ta'ala dan lain-lain. Dalam perjalanan sejarah perpecahan umat Islam, hanya dua golongan yang mengaku ahli sunnah wal jamaah. Pertama adalah jumhurul muslimin, majoriti umat Islam, Asy'ari Maturidi. Asy'ari makna yang ikut cara manhaj Imam Abu Hasan Asy'ari. Maturidi yang ikut kepada Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahmatullah alaihima.
Nombor dua yang mengaku ahli sunnah wal jamaah adalah golongan minoriti, golongan kesepihan yang mana mereka itu suka menggelarkan diri mereka sendiri sebagai salafi dan dikenali juga mereka sebagai wahabi. Minta maaf kalau ada di Taman Tunku Sarina ni yang minat dengan wahabi. Wahabi ni hanya nisbah kepada pengasas gerakan iaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Habis dia nama Muhammad pasal apa? Dia panggil Wahab pula, Wahab pak dia. Pasal orang Arab dia biasa panggil bapa siapa atau anak siapa. Abu sekian-sekian atau Ibn sekian-sekian. Jadi bapa dia ni ulama Hambali yang terkenal di Makkah pada masa itu. Maka orang lebih panggil dia Ibn Abdul Wahab. Mungkin kalau belah ditera anak Pak Wahab lah. Anak Pak Wahab. Jadi anak Pak Wahab ni dia ada pengikut. Pengikut dia ni lah yang dipanggil Wahabi. Jadi tak payah marah sangatlah macam kita panggil Syafi'i ikut Imam Syafi'i, Hanafi Imam Abu Hanifah, Maliki Imam Malik, Hambali Imam Ahmad bin Hanbal. Cuma dalam pertarungan ni, pasal apa jadi pertarungan? Asalnya secara teori tak ada masalah pun. Dua-dua ahli sunnah wal jamaah, apa salahnya? Asy'ariyah ahli sunnah wal jamaah, Maturidiyah ahli sunnah wal jamaah, Wahabi pun ahli sunnah wal jamaah. Okey apa? Lagi ramai ahli sunnah wal jamaah. Nah, secara teori betul. Tak ada masalah. Tapi secara praktikal ada pertembungan, perbezaan yang tajam antara dua golongan ini pada perkara-perkara asas. Sekira-kira tak mungkinlah dua-dua tu ahli sunnah wal jamaah. Contoh kita katalah, apa salahnya kita ahli sunnah wal jamaah, Syiah juga ahli sunnah wal jamaah? Oh, tak boleh lah. Kalau kita kata Hanafi ahli sunnah wal jamaah, Syafi'i ahli sunnah wal jamaah, Maliki ahli sunnah wal jamaah, walaupun kita khilaf, tu okey. Pasal beza hanya pada perkara furuk, cabang. Tapi beza kita dengan Syiah pada perkara asas, perkara pokok. Demikian beza kita dengan Wahabi ada pada perkara furuk, iaitu kita masih boleh tolerate, tapi ada juga pada perkara pokok, perkara akidah. Jadi sebab itu tak boleh dua-dua ahli sunnah wal jamaah. Jadi bila berlaku pertembungan ini, dari segi pertarungan ideologi ini dimenangi oleh Asy'ariyah Maturidiyah kerana disokong oleh dalil-dalil yang kuat, baik naqli, Quran Sunnah, dan juga akli, dalil akal rasional. Kedua-duanya menyokong pendirian Asy'ariyah Maturidiyah. Ini testimoni para ulama, antaranya adalah Al-Imam Al-Hafiz Murtada Az-Zabidi rahimahullah ta'ala, yang mana beliau mensyarahkan kitab Ihya Ulumuddin lil Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang mana beliau namakan Ittihafus Sadatil Muttaqin, syarah kepada Ihya Ulumuddin. Dengan jelas beliau menyebutkan di sini, idza utliqa ahlu sunnati wal jamaati fal muradu bihim al asy'ariyatu wal maturidiyah. Apabila disebut ahli sunnah wal jamaah, maka dikenaki dengannya adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Ada orang komplain, dia kata kalau Asy'ariyah Maturidiyah ahli sunnah wal jamaah, adakah Nabi Asy'ariyah? Adakah sahabat Asy'ariyah? Bahkan adakah imam-imam yang 4 Asy'ariyah? Jadi kita kata soalan lagu tu tak betul, itu soalan tu terbalik. Jangan tanya Nabi Asy'ariyah atau tidak. Nabi SAW bagi dia tidak ikut sesiapa. Umat yang wajib ikut Nabi. Jadi tak usah duk tanyalah Nabi Asy'ariyah ke, Nabi Syiah ke, Nabi Wahabi ke, tak ada. Nabi-Nabi lah, Nabi ikut wahyu. Nak kena tanya lagu lain, iaitu Asy'ariyah ikut Nabi ke tak? Baru betul soalan tu. Kalau ikut Nabi, ahli sunnah wal jamaah. Syiah ikut Nabi ke tidak? Tak ikut. Tak ikut, maka bukan ahli sunnah wal jamaah. Baik. Dalil pertama bahawa Asy'ariyah Maturidiyah itu adalah ahli sunnah wal jamaah adalah berpegang teguh kepada konsep al-jamaah, sebagaimana dalam hadis ini riwayat daripada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, apabila Nabi SAW memberitahu bahawa umat baginda akan berpecah kepada 73 pecahan, sintanin wa sab'una finnar, 72 akan masuk neraka wal iazubillah, wa wahidatun fil jannah, dan satu akan masuk syurga. Yang mana ni? Nabi SAW menjawab, wahia al-jamaah. Satu yang masuk syurga itu adalah al-jamaah. Jadi dinamakan golongan yang selamat ini adalah al-jamaah. Apa makna al-jamaah? Ada pelbagai makna. Pertama, al-jamaah maknanya adalah
aliran yang digelar sebagai Al-Jamaah. Memang dinamakan Al-Jamaah. Yang kedua, mengikut ijma' ulama, golongan yang berpegang kepada kesepakatan ulama. Yang ketiga, golongan yang memelihara kebersamaan, kolektivisme. Khilaf ya khilaf, tapi tidak sampai kafir mengkafirkan. Yang keempat, merujuk kepada apa yang diistilahkan dalam hadis sebagai as-sawadul a'zam. Bila Nabi SAW bagi tahu akan berlaku ikhtilaf, perbezaan pertikaian, nak buat lagu mana, Nabi SAW bagi panduan fa'alaikum bisawadil a'zam. Wajib kamu itu berserta dengan majoriti umat Islam, ya. Baik. Golongan manakah yang dipanggil Al-Jamaah? Disebut oleh Al-Imam Abu Muzaffar Al-Asfaraini dalam kitab beliau At-Tafsir Fid Din. Wa minha, antara tanda-tanda Asy'ariyah Maturidiyah adalah Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu dalam satu riwayat yang lain bahawa Nabi SAW ditanya tentang golongan yang selamat, al-firqatin najiyah, faqala al-jamaah. Lalu Nabi SAW menjawab, yang selamat itu adalah al-jamaah. Jadi al-jamaah ni ada pada siapa? Wa hadhihi sifatun, ciri al-jamaah ini adalah satu ciri mukhtassatun bina, yang khusus kepada Asy'ariyah. Imam Abu Muzaffar Al-Asfaraini ini adalah golongan Asy'ariyah. Kenapa? Li'anna jami'al khassi wal 'am min ahli al-firaqil mukhtalifati yusammunahum ahlus sunnati wal jamaah. Kerana baik masyarakat awam ataupun ulama daripada firqah-firqah yang lain, aliran lain, dia pun semua panggil kita ahli sunnah wal jamaah. Nah, Syiah panggil kita Sunni, Mu'tazilah panggil kita ahli sunnah, Wahabi pun panggil kita ahli sunnah wal jamaah juga. Cuma li ni dia pertukar sikit. Dia duk nampak dalam Facebook lah, nah. Dia panggil Asam Jawa. tak. Dia tadi puak Asam Jawa lah, Asam tak pi lah pada Asam Jawa ke Asam Gelugong lah. Nah, tapi dari segi pegangan yang dipanggil Al-Jamaah adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Dan tak boleh nama jamaah ini mencakupi golongan Khawarij, kerana Khawarij ini yang tinggal jamaah. Dia pun angkat senjata lawan jamaah umat Islam. Tak layak daripada dia dipanggil jamaah. Dan Rawafid juga tak layak. Rawafid ni Syiah. Syiah ni golongan yang terpencil lah, yang memberontak pasal dia berkata hak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dirampas. Mu'tazilah tidak berpegang dengan ijma', dan oleh itu tidak layaklah sifat al-jamaah ini kena kepada mereka, tidak sesuai. Baik. Wahabi sekarang ni dia pun nak kata dia ahli sunnah. Duk bincanglah sehari dua ni macam mana ni, sama-sama ahli sunnah bergaduh juga. Asy'ariyah ahli sunnah, Wahabi ahli sunnah, pasal apa nak bergaduh? Beza sikit-sikit lah. Tak bergaduh pasal apa? Dia mai kata kita ahlul bid'ah, dia kata kita musyrikun, dia kata kita sembah kubur, dia kata kita buh capai atas kepala. Tuan-tuan, yang buh atas kepala tu kepiah, tapi ada gambar capai. Kalau capai sungguh, kita pun tak mau buh atas kepala. Betul tak? Ke ada orang jitra buh slipper atas kepala? Tak ada lah, nah. Kalau ada pun kita kata jangan lagu tu, slipper tempat dia di kaki. Yang ada tu kepiah. Cuma dia buh lambang capai, tak ada masalah lah, nah. Lambang masjid pun ada, bukan buh masjid atas kepala. Yang buh lambang bulan banyak, bukan buh bulan atas kepala, no. Dacin ada tak? Kepiah dapat dacin tak biasa tengok. Tapi bukan dia buh dacin sungguh. Logo ya. Tak tahu lah, dia pun tak boleh beza logo dengan benda sebenar. Dia berkata kita ni capaliyun, golongan yang buh capai atas kepala, no. Orang Kedah jangan lagu tu. Orang Kedah depa mengaji, depa tak lagu tu. Tempat lain lah ni, di KL lah barangkali. Jadi Wahabi depa nak ambil tu title ahli sunnah wal jamaah, jangan bagi. Pasal ulama tak bagi. Ulama daripada 4 mazhab menilai Wahabi adalah Khawarij. Pertama, menurut ulama Hanafiyah, ulama mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, antaranya al-Imam Muhammad Amin yang terkenal dengan nama Ibn Abidin rahimahullah taala, dalam kitab beliau Raddul Muhtar ala Durril Mukhtar. Jelas dia sebut ya, matlabun fi atba'i Ibn Abdul Wahhab al-Khawarij fi zamanina. Ini satu perbincangan pada pengikut-pengikut anak Abdul Wahhab, Wahabi lah. Dia itu Khawarij pada zaman kita. Adapun kata pengarang, Khawarij itu mengkafirkan sahabat Nabi. Engkau tahu bahawa ini bukan syarat Khawarij. Pasal Wahabi kata mana boleh kami Khawarij.
Khawarij ni mengkafirkan sahabat Nabi. Kami tak mengkafirkan sahabat Nabi, jadi tak boleh jadi kami itu Khawarij. Imam Ibn Abidin jawab lama dah. Imam Ibn Abidin kata mengkafirkan sahabat Nabi itu bukan syarat Khawarij. Itu hanya nak habaq Khawarij zaman Sayyidina Ali. Khawarij yang lawan Sayyidina Ali memang mereka kafirkan sahabat-sahabat Nabi. Lepas itu mereka pergi bunuh. Mereka hantar asasin, pembunuh upahan. Wa illa, kalau tak ambil kira zaman Sayyidina Ali, fayakfi fihim i'tiqaduhum kufra man kharaju alaihi. Cukuplah satu orang tu beraliran Khawarij kalau dia ini berkeyakinan siapa yang dilawan pasti waktu kafir, walaupun sembahyang, walaupun pergi haji, tapi lawan kami kafir. Itu ciri Khawarij, dan itu yang berlaku pada pengikut Ibn Abdul Wahhab. Kama waqa'a fi zamanina, sebagaimana berlaku pada zaman kita lah ni, zaman Al-Imam Ibn Abidin, ya. Fi atba'i Ibn Abdul Wahhab, pada pengikut anak Abdul Wahhab, alladzina kharaju min Najdin, yang mana mereka ni bangkit dari daerah Najd. Najd ini sekarang dinamakan semula sebagai Riyadh. Nabi SAW dah beritahu akan timbul fitnah, akan timbul tanduk syaitan daripada Najd ni. Dan ada indikasi bahawa daripada timur ini akan timbul perkara yang tak baik, ya. Jadi timur Madinah adalah Riyadh, nama lama adalah Najd, dan memang beliau digelar sebagai An-Najdi, ya, orang daripada Najd. Wa taghallabu 'ala al-haramaini, dan depa ni telah menguasai dua tanah haram. Bila ni? Bukanlah, memang depa kuasai. Dulu zaman Khilafah Utsmaniyah, depa angkat senjata. Khawarij lawan pemerintah. Jadi depa berjaya tawan Mekah dan Madinah sat. Jemaah-jemaah haji pun ada yang dibunuh. Lepas tu khalifah hantar tentera daripada Mesir, ambil balik Mekah Madinah daripada Wahhabi. Lepas tu bila Khilafah Utsmaniyah jatuh, pecah, British bagi kepada keturunan Saud. Jadi Saud dah berjanji dengan Muhammad bin Abdul Wahhab, bahagian politik kuasa kami punya keturunan, bahagian agama hang punya keturunan. Jadi kalau Saud kita tahulah, hak jadi raja-raja kan keturunan Saud, nama Pak Arab Saudi. Yang nama Ali Sheikh, mana ada ulama Saudi, hujung nama dia itu Al-Sheikh. Al itu makna ahli keluarga, Syekh makna Syekh Muhammad Abdul Wahhab. Itu keturunan pengasas fahaman Wahhabi. Baik. Yang ini pula mazhab Maliki, Hasyiah lil alim al-alamah al-arif billah Al-Syekh Ahmad As-Sawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Beliau buat hasyiah kepada tafsir Al-Jalalain ketika menafsirkan ayat Al-Quran, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanah, ya, orang yang dihiasi amal buruk dia sampai dia lihat amal buruk tu baik. Okey. Qila hazil ayatu nazalat fil khawarij, dikatakan bahawa ayat ini turun menceritakan perihal golongan khawarij. Bagaimana sikap khawarij? Allazina yuharrifuna ta'wilil kitab wa sunnah. Saya dapati ada di kalangan masyarakat kita di Malaysia ni, bila kita habaq kata ikut Asy'ariyah Maturidiyah lah, jangan ikut Wahhabi. Wahhabi ni tak betul. Dia kata mana boleh Wahhabi tak betul? Depa Quran hadis lah. Depa cakap sikit qala Allah, cakap sikit qala Rasul. Macam mana dia ustaz kata depa tak betul? Wahhabi tak betul bukan pasal tolak Quran hadis. No, yang tolak Quran tu memang kafir terus. Ada sebahagian Syiah jadi lagu tu. Ada Syiah dia kata Quran kita sekarang ni tak asli. Ada yang hulu, ya. Dan yang tolak hadis tu adalah golongan anti hadis. Wahhabi tidak menolak Quran dan tidak menolak hadis. Kesalahan mereka adalah pada penyelewengan tafsir. Mereka menafsirkan Quran hadis secara menyeleweng. Wa yastahilluna bidzalika dima'al muslimina wa amwalahum. Bila mereka salah tafsir Quran hadis, ayat yang turun pada orang musyrikin mereka pakai pada orang Islam, mereka syirikkan orang Islam, lalu mereka menghalalkan darah. Ini dalam sejarah tercatat. Wahhabi pada masa awal kebangkitan tu mereka membunuh ribuan umat Islam. Ada sebahagian berjaya lari, ada yang sampai ke tanah Melayu. Ada di Terengganu saya jumpa cicit kepada almarhum Syekh Abdullah Az-Zawawi, mufti mazhab Syafi'i di Makkah, yang dibunuh oleh Wahhabi. Jadi keturunan dia lari ke Malaysia, yang cicit dia itu masih ada lagi.
Dia ceritalah moyang dia itu dibunuh oleh Wahabi lepas sembahyang asar. Ya. Baik. Kama huwa musyahadul an, sebagaimana yang dapat disaksikan lani zaman Imam Ahmad As-Sawi fi nazairihim, yang sama perangai dengan Khawarij ini, wahum firqatun bi ardil Hijaz. Depa ni adalah satu puak di tanah Hijaz. Yuqalu lahum al-Wahabiyah, yang dinamakan depa tu Wahabi. Ada orang di Malaysia ni dia buat denial syndrome. Wahabi, mana ada Wahabi? Wasabi ada lah. Mau pula wasabi tu benda lain. Awak tak ada Wahabi. Tapi ulama duduk dalam kitab sampai ribu-ribu tu cerita pasal benda tak ada lah. Termasuk abang pada Muhammad Abdul Wahab sendiri tulis kitab memberot pandangan adik dia. Habis yang 9 negeri keluar fatwa pasal Wahabi, keluar fatwa pasal benda hak tak ada lah. Jadi ini namanya denial syndrome. Dia cuba nak nafikan benda yang diliti. Wahum firqatu bi adil Hijaz yuqalu lahum al-Wahabiyah, ini dipadamkan dalam cetakan baru. Depa hazah, tak ada. Depa buang pasal ini kena atas pada depa. Baik. Seterusnya dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab Misbahul Anam wa Jala'uz Zalam fi raddil bid'in najdi allazi adalla bihal awam. Ni Wahabi duk kata kami ni adalah pejuang sunnah. Depa sunnah mah, ustaz depa ustaz sunnah, kampung depa kampung sunnah. Kita ni yang bid'ah. Bagi depa lah. Tapi di sisi ulama, ahli bid'ah tu siapa? Muhammad bin Abdul Wahab tu. Depa panggil al-bid'i an-najdi. Ahli bid'ah daripada Najd. Maka dikatakan di sini, lebih penting daripada semua itu adalah hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahawa An-Najdi ni, Muhammad Abdul Wahab ni, dia adalah daripada golongan Khawarij. Pertama, mereka ni dari Najd. Yang kedua, daripada timur, yakni timur Madinah. Dan sedia maklum, Najd adalah timur Madinah. Kalau tanya Wahabi, dia akan konar pasal hadis sahih. Kalau dhaif memang dia campak terus. Hadis sahih Bukhari yang cerita pasal terbitnya tanduk syaitan daripada Najd. Tapi dia konarlah, dia kata dah tu bukannya Najd di Hijaz tu, ni Najd di Iraq sana. La ilaha illallah. Tak pandai tengok peta ke dah? Yang di Iraq tu bukannya timur. Takkan Nabi SAW kata timur tapi dia pergi ke tenggara sana, tenggara apa dia panggil? Timur laut ke apa? Ya, antara utara dengan timur tu. Itu Iraq. Tapi kalau ambil peta, tarik straight line, garis lurus daripada Madinah ke timur, confirm bertemu dengan Riyadh, iaitu Najd. Tempat bangkitnya Muhammad bin Abdul Wahab. Dan simahum at-tahlik, tanda golongan ni adalah membotakkan kepala. Depa dulu awal-awal kebangkitan depa kata siapa ni yang tak ikut depa bunuh ataupun seksa. Siapa yang mau ikut, mana hampa ni dah kembali pada agama tauhid. Dulu hampa duk sembah kurang, dulu hampa duk sembah wali. Lah bagus hampa balik pada agama tauhid, buang ni, botakkan rambut. Buang rambut, pasal rambut ni rambut zaman syirik. Itu dia tulis sendiri dalam kitab Ad-Duraru As-Saniyah yang menghimpunkan kalam-kalam ulama Wahabi. Demikian juga ulama Hambali. Misalnya dalam kitab Wahabi suka mengaku mereka tu Hambali. Tapi Hambali berbeza dengan mereka. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Musammah bi Rihlatil Hijaziyah wa Riyadil Unsiyah, dia disusun oleh Al-Imam Abdullah Al-Qudumi An-Nabulisi Al-Hambali. Dia mengatakan tanda golongan ini adalah tahlik, membotakkan kepala. Yaqtuluna ahlal Islam, depa ni perangi orang Islam, wa yad'una ahlal ausan, dan depa ini membiarkan orang-orang kafir depa tak kacau. Tapi kalau orang Islam depa serang. Cuba kita tengoklah. Lepas daripada fahaman Wahabi Khawarij ni bertapak di tanah Hijaz, kita tengok negara-negara lain, depa ada sejarah lawan dengan Israel. Mesir ada sejarah lawan perang dengan Israel, betul tak? Iraq ada sejarah, Jordan pernah perang, ya? Syria juga pernah perang dengan Israel. Tapi tempat bertapaknya fahaman ni tak pernah. Depa jadi launchpad untuk serang Iraq ada. Depa sendiri pergi serang Yaman ada. Jadi ciri yaqtuluna ahlal Islam, duk pergi serang orang Islam tapi tak kacau orang kafir, tu ada pada golongan ini. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan walaupun bila ulama bincang tentang Khawarij ni,
selalu dia cerita pasal Khawarij yang lawan Sayyidina Ali, tapi aku kata ya, Khawarij yang ada pada zaman kita ni musyarikuna lahum fi sifat, perangai samalah dengan Khawarij yang zaman Sayyidina Ali. Daripada sudut mana? Fahum yaqra'una al-Quran, depa ni rajin baca Quran. Tu jangan duk heran. Apa pula Wahabi dia sesat? Depa sikit-sikit qala Allah qala Rasul dah. Hadis dah habaq dah. Yaqra'una al-Quran. Fi'il mudhari', senantiasa mereka ni baca Al-Quran, tetapi la yujawizu hanajirahum, bacaan itu tidak melangkaui kerongkongan, yakni mereka tak faham elok apa yang mereka baca. Baca pandai, faham tak ada. Ini ciri-ciri Khawarij. Jadi ikut 4 mazhab ya, Wahabi adalah Khawarij. Baik. Di sini beza asas antara Wahabi dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah dan golongan Asy'ariyah Maturidiyah secara asasnya memahami akidah melalui sistem tauhid sifat 20. Sementara Wahabi pasal mereka ni idolakan Al-Imam Ibn Taymiyah, Al-Imam Ibn Taymiyah berpegang dengan konsep tauhid 3. Baik. Jadi dia faham kat kita tak sedap mengaji sifat 20 ni. Sifat 20 ni bid'ah. Mana ada sifat 20 zaman Nabi? Siapa kata tak ada? Penyusunan ilmu tu tak ada. Bilang wujud, kidam, baqa, ya tu tak ada zaman Nabi. Tapi adakah zaman Nabi SAW umat Islam tak percaya Allah wujud? Allah wujud dalam mana erti kata kidam, tak ada permulaan. Allah bersifat baqa, wujud tidak akan binasa. Mukhalafatu ta'ala lil hawadisi, Allah tak sama seperti makhluk, makhluk tak sama seperti Allah. Bilang satu persatu daripada sifat 20, itulah keimanan orang Islam daripada zaman Nabi Adam alaihissalam. Cuma mereka tak bilang lah. Tak bilang tak ada masalah. Zaman sahabat adakah mereka mengaji rukun sembahyang 13 perkara? Ada? Tak ada. Kita yang bilang 13 perkara, tapi perbuatan tu ada. Sahabat ada berdiri, ada baca Fatihah, ada rokok, ada sujud. Kalau nak kata tak ada zaman Nabi tu, ilmu hadis macam hampa nak mengaji tu tak ada zaman Nabi. Adakah zaman Nabi ni dikatakan mutawatir, ni ahad, ni masyhur, ni pula sahih, ni dhaif, ni hasan, ni maudhu', ya, ini munqati', ini mu'dhal, ni mursal. Semua itu istilah yang bid'ah. Tapi bukan berarti ilmu hadis salah. Pasal ilmu hadis nak tujuannya nak pastikan yang dikatakan sabda Nabi. Apa bunyi lagu tu? Ada Wahabi kacau lain lah. Tak ada lah. Jadi ilmu yang penyusunan datang kemudian tu biasa. Sahabat Nabi tak belajar tajwid dalam arti kata izhar, ikhfa, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, tak ada. Tapi tajwid ada, diamalkan. Sahabat baca Quran dengan tajwid. Jadi kalau kata bid'ah dari segi penyusunan tak ada masalah. Yang kita tak mau isi pun bid'ah juga. Pasal dalam akidah tak ada bid'ah hasanah. Bin ustaz ya dia buat tahan bid'ah hasanah tu dalam amalan. Amalan baru tak bercanggah dengan syarak hasanah. Akidah mana boleh hasanah? Akidah tu keyakinan. Bid'ah arti baru. Bid'ah dalam akidah artinya akidah kita berlain daripada akidah Nabi. Akidah berlain daripada akidah Nabi, paling koman berdosa. Haram. Baik. Ada orang kata tak payah bising sangatlah, tak payah kecoh sangatlah benda ni, hanya beza metod saja. Sama-sama nak kenal Allah Taala. Kalau hang selesa dengan pengajian sifat 20, silakan. Kalau hang lebih senang dengan tauhid 3, silakan. Tak payah bergaduh. Orang yang bercakap lagu ni, dia sama ada tak jujur, dia ada nak sembunyikan sesuatu ataupun dia tak faham. Sebenarnya perbezaan bukan hanya pada metod, tetapi juga pada isi dia. Baik, dalam sifat 20 ada juga pembahagian tauhid kepada 3, iaitu bila bincang wahdaniyah dibahagi kepada 3. Wahdaniyatul zat, mengesakan Allah pada zat. Wahdaniyatul sifat, mengesakan Allah pada sifat. Dan wahdaniyatul af'al, mengesakan Allah pada perbuatan. Istilah kadang jadi payah sikit. Menafikan kam munfasil pada zat, menafikan kam muttasil pada zat. Tak apalah kalau istilah buat pening saja. Kita ingat tak ada zat lain pada Allah sama seperti Allah. Kan mudah faham. Dan zat Allah bukannya tersusun daripada banyak-banyak juzuk, bercantum jadi Allah, bukan. Itu makna mengesakan Allah pada zat. Mengesakan Allah pada sifat, pertama berarti tidak ada yang lain daripada Allah bersifat sama seperti Allah, tak ada. Kat sini kena terang sedikit.
Ada orang dia kadang-kadang confuse, dia kata macam mana pula tak ada Ustaz ni? Tidakkah Allah bersifat sama' mendengar? Kita pun ada sifat sama' juga. Allah ada sifat kudrah, kita juga ada sifat kudrah. Ustaz kata tak ada yang sama. Jadi jawapan kita sama hanya pada lafaz. Ittihadul lafzi dunal makna. Lafaz sama, kita sama, Allah pun sama. Tapi hakikat lafaz sama tak? Tak sama. Sama Allah qadim, tidak ada permulaan. Sama Allah tidak berdu pada alat. Sama Allah tidak terbatas, apa saja yang wujud Allah dengar. Sama Allah tidak akan binasa, tidak akan berubah. Sama kita ni dulu tak ada, kita pun tak ada dulu. Yang kedua berdu pada alat. Kalau lahir-lahir tak ada telinga, tak ada lah sama tu. Dan dalam dada telinga ni pun bukan kita dengar semua. Hak dekat kita dengar lah. Apa daripada sembang di Sungai Petani kita tak tahu, tak dengar pun. Jangan kata Sungai Petani luar masjid kita tak tahu daripada sembang apa. Dan boleh berubah, boleh hilang. Sound system rosak lah. Ada setengah orang kita tengok dia ni bagus, tapi cakap bukan main tinggi suara dengan mak dia, macam tak ada adab. Bukan tak ada adab, mak dia pekak, cakap slow-slow tak dengar, dia tahu asal tinggi suara, jadi sound tu hilang. Jadi yang sama hanya lafaz, hakikat makna tak sama. Dan tidak ada dua sifat bagi Allah. Dua kudrah, dua iradah tak ada. Kita ada. Kudrah kita masa kecil lain, masa kanak-kanak lain, masa remaja lain lagi, lebih kudrah kita. Masa dewasa banyak kudrah kita. Masa tua kan kurang balik. Kalau masa kanak-kanak dulu merangkak, ramai orang tua merangkak balik, tak larat nak jalan dah. Lepas tu pakai pamper balik, naik. Kalau baby panggil pram, orang tua naik kursi roda balik. Tu kudrah kita banyak macam-macam. Allah tidak. Iradah tak saya kata lah. Tahun lepas nak benda lain, tahun ni nak benda lain pula. Muslimat lah, petang pergi kedai beli tudung lain, sampai rumah rasa nak tukar pula, macam tak matching lah, macam-macam lah. Iradah kita tu macam-macam. Adakah iradah Allah macam tu juga? Tidak. Yang ketiga, wahdanatul af'al, mengesahkan Allah pada perbuatan. Iaitu walaupun kita kata orang ni berlari, orang ni tikam, orang ni bercakap, orang ni berlagu ni, hakikatnya itu semua adalah perbuatan Allah. Ya, Allah yang menjadikan orang tu berjalan, orang tu berlari, orang tu apa. Itu namanya wahdanatul af'al. Dan itulah yang dalam tauhid 3 dipanggil tauhid rububiyah. Jadi tauhid rububiyah ni ada part-part dia betul, kita wajib terima, tak boleh tolak. Ada part dia keliru. Tauhid rububiyah daripada perkataan Rabbun. Rabb maknanya apa? Tuhan. Rabbil alamin. Tapi dia konteks Rabb ni adalah Tuhan yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mentadbir alam semesta, yang bagi penyakit, yang sembuhkan penyakit. Tak ada lain, hanya Allah belaka. Ini tauhid rububiyah, mengesahkan Allah sebagai Tuhan. Hal ni kita terima. Tapi keliru bila mana Al-Imam Ibn Taymiyah, demikianlah juga golongan Wahabi, mereka mendakwa bahawa tauhid lagu ni orang musyrik pun ada juga. Dah isyak dah. Betul, dah isyak. Betul, isyak dah. Macam mana? Berhenti terus ke? Sambung sikit lagi. Mana? Tuan Imam mana? Boleh sambung ke berhenti terus? Sambung pun tak apa. Limit dia sampai? Oh, jangan tak ada limit. Saya nak balik study, nak dialog dengan Samahadi di Perlis pula ni. 25 bulan. 9 suku boleh tak? 9 suku. Okey. Saya semain jamak takdim lah, tak ada masalah. Lepas kuliah boleh balik terus. Baik. Ni kita tak setuju. Macam mana orang musyrik ada tauhid? Abu Jahal tauhid macam mana? Dia berkata cuba baca ayat Quran. Kita pun baca ayat mana? Antaranya firman Allah Ta'ala, wala in sa'altahum, demi sekiranya kamu tanya mereka orang musyrik, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang cipta langit bumi, wa sakhkhara syamsa wal qamar, siapa yang pusing matahari dan bulan, la yaqulunna Allah, nescaya orang musyrik jawab Allah. Itulah dalil orang musyrik bertauhid. Tapi rububiyah lah. Pasal dia mengaku Allah cipta langit bumi. Ini namanya salah tafsir. Ayat betul, ayat Quran, mana boleh tak betul? Di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, tak ada pun dalam ayat tu dalil bahawa orang musyrik bertauhid. Hamba kata akidah ikut salah. Salah mana kata orang musyrik bertauhid? Sahabat mana seorang? Sahabat Nabi mana kata orang musyrik ada tauhid? Tabi'in soleh mana yang kata orang musyrik ada tauhid? Ini tak ada, ini rekaan yang datang kemudian.
Jadi di sisi kita ayat itu membuktikan orang musyrik. Nama pun musyrik. Musyrik mana syirik? Tauhid mana lawan pada syirik? Tak tahu dia musyrik tapi dia bertauhid. Jadi kita bagi tahu ini ayat membuktikan orang musyrik dalam kesyirikan mereka sebenarnya tak ada hujah. Pasal apa dia sembah berhala? Hadza ma wajadna alaihi aba'ana. Kami sembah berhala pasal lagu ni lah kami tengok tok nek kami duk buat. Jadi suruh tinggal sembah berhala kami tak mau. Ini amalan nenek moyang, kita kena ikut. Boleh ikut amalan nenek moyang tapi dengan syarat ada dalil. Jadi orang musyrik dia ikut amalan nenek moyang tak ada dalil. Bila kita tekan hampir sembah berhala ni, awak berhala ni kan cerita langit bumi. Dia memang tak boleh jawab ya. Dia pun tahu tak betul. Dia sendiri yang bentuk-bentukkan berhala tu, tak tahu berhala cerita langit bumi, dia pun tahu tak betul. Jadi dia tak nak dia mengaku kata Allah. Adakah dia bertauhid? Baca ayat tu bagi habis. Fa anna yufakun. Lalu lepas tu ke manakah mereka tu dipalingkan? Buka kitab tafsir ai ila syirki. Mereka dipalingkan pada syirik juga. Pasal taksub dengan amalan tok nek depa. Dalam surah Hud nak tahu iktikad orang-orang musyrik tentang berhala mereka berkata kepada Nabi Hud alaihi salam, innaqulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Kami bukan nak kata apa wahai Hud, nak habaq kata hang ni dah dikenakan penyakit gila oleh sebahagian daripada berhala-berhala kami. Jadi dalam iktikad orang musyrik, berhala dia boleh bagi penyakit, oleh itu boleh sembuhkan penyakit, boleh bagi rezeki dan sebagainya. Maka mendakwa orang-orang musyrik juga bertauhid ini batil. Ini pertama dalam tauhid 3. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah, iaitu daripada perkataan ilah. Apa makna ilah? Ya Tuhan juga, tapi membawa konotasi Tuhan yang disembah. Di situ ahli sunnah wal jamaah, ya Rabb, ilah juga Rabb. Dia pun cuba membezakan. Dia berkata boleh orang tauhid Rabb tapi syirik ilah, iaitu sembah lain pada Allah. Tuhan yang sebenar ialah Tuhan yang berhak disembah. Adapun tauhid berarti beribadah sembah hanya pada Allah saja, tidak syirik. Ini betul ya. Ni kita tak ada nak argue, betul ya. Sembah lain pada Allah takkan tak syirik. Jangan kata sembah batu kayu, sembah malaikat syirik, sembah nabi syirik. Cuma masalahnya kita pergi kubur, angkat tangan berdoa kepada Allah, dia berkata sembah kubur. Itu yang kita tak setuju. Kita di label kuburiyun dengan makna penziarah kubur, kita tak ada masalah. Ziarah kubur tu sunnah. Tapi bila dia label kita kuburiyun, maksud dia apa? Penyembah kubur. Mana kita dah dikafirkan. Sembah kubur memang kafir lah. Mana ada sembah kubur tak dikafir. Sembah awal hidup pun kafir juga. Yang ni yang kita tak setuju. Atas nama tauhid uluhiyah, dia berkata tawasul tak boleh, tabaruk hanya tertentu saja, istighasah ada yang syirik jadi kafir terus. Yang ini kita tak setuju. Satu persatu. Tawasul yang dimaksudkan di sini adalah menyebut sesuatu dalam doa sebagai wasilah supaya doa kita Allah perkenankan. Jadi antara ahli sunnah wal jamaah yang sebenar dengan ahli sunnah wal jamaah yang palsu iaitu Wahabi, ada persamaan dan ada perbezaan dalam bab tawasul. Persamaan kalau tawasul dengan Asmaul Husna, dua-dua terima. Kita nak dapat Allah perkenan doa kita sebut ya Razzaq urzukna, wahai yang maha beri rezeki, beri rezekilah pada kami. Ya Fattah iftah lana abwaaba kulli khair, wahai yang maha pembuka, bukalah pintu-pintu kebaikan. Kita tawasul dengan nama Allah, itu bagus. Yang kedua, tawasul dengan amal soleh. Kita sebut amal soleh dalam doa. Ya Allah, dahulu saya pernah tolak tawaran orang nak bagi rasuah 50,000. Saya tak ambil pasal saya takut ini haram. Kalaulah itu amal soleh di sisimu ya Allah, sembuhkanlah saya daripada penyakit saya ini. Itu namanya tawasul dengan amal soleh, tak ada khilaf juga. Wahabi kata itu tawasul yang sunnah, kita juga kata itu tawasul yang bagus. Mula jadi goyang Wahabi ni bila masuk tawasul dengan orang soleh. Dan tengok jenis Wahabi juga. Dia cepat goyang, Wahabi baru na'am lah. Wahabi mengaji, dia kemas sikit. Wahabi na'ab ni tawasul dengan orang soleh tu dia bangkang dah. Pasal dia kata syirik. Pasal apa syirik? Han tawasul dengan orang soleh, makna han jadikan orang soleh tu perantaraan. Menjadikan makhluk sebagai perantaraan dengan Allah tu syirik. Yang tak syirik han terus minta dengan Allah lah, tak tawasul. Ini memang celaru lah. Wahabi mengaji dia tak kata lagu tu.
pasal menjadikan makhluk sebagai wasilah, kalau hang kata syirik, tawassul dengan amal soleh syirik juga. Amal soleh itu makhluk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah ciptakan kamu, kamu itu makhluk Allah. Wa ma ta'malun, dan apa yang kamu amalkan pun makhluk Allah. Hang kata tawassul dengan amal soleh satu jenis makhluk boleh. Mai makhluk lain namanya orang soleh syirik. Mana ada lagu tu? Maka Wahabi yang mengaji lain. Wahabi yang mengaji dia kata macam mana? Dia kata tawassul boleh, tak ada masalah. Cuma dengan syarat kita tawassul tu dengan orang soleh yang masih hidup. Tak apa, yang tu tak syirik. Sama ada kita sebut nama dia dalam doa ke, kita suruh dia berdoa bagi pak kita ke, hak tu tak apa. Yang tak boleh adalah dia kalau tawassul dengan orang mati, kita tawassul dengan Nabi SAW, dengan Syekh Abdul Qadir Jalani, ya. Hak itu dia kata khilaf. Yang rajih haram. Yang kuat adalah haram. Ini tak betul. Sebenarnya bukan khilaf. Ijma' ulama' tak kurang daripada 700 tahun. Tak ada satu ulama' pun yang petikai bab tawassul ni. Dengan orang hidup boleh, dengan orang mati boleh. Pasal tawassul ni dengan kemuliaan, dengan kesolehan, bukan dengan kehidupan. Kalau asas tawassul tu pasal hidup, awak kita tak tawassul dengan orang hidup tapi dia jahat. Kita tawassul dengan orang fasik misalnya. Ya, pasal dia hidup? No, bukan pasal hidup, pasal soleh. Soleh ni dia kekal walaupun mati. Ke bila orang soleh tu mati dia dah tak soleh di sisi Allah? Jadi kata tak ada apa logik dan tak ada dalil pun. Dia Wahabi selalu sembang derai. Dia kata agama terbina atas dalil. Oh betul ya. Habis hang haram kata tawassul dengan orang mati, bab mai dalil tu nak dengar. Quran ke hadis ke? Tak ada. Yang ada sangkaan bila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tawassul dengan Al-Abbas masa minta hujan, itu buktinya tawassul dengan orang soleh tak syirik. Takkan Sayyidina Umar buat benda syirik. Lalu dia kata itulah bukti tak boleh tawassul dengan orang mati. Kalau boleh tawassul dengan orang mati, pasal apa Sayyidina Umar tak tawassul dengan Nabi direct? Pasal apa Sayyidina Umar pergi tawassul dengan Al-Abbas? Itu bukan dalil. Itu cara hang faham kejadian tu. Hang faham kata Sayyidina Umar tawassul Al-Abbas pasal Nabi dah mati. Sayyidina Umar tak faham macam tu. Sayyidina Umar faham macam mana? Sayyidina Umar ceramah pada orang ramai dalam kejadian tu. Sayyidina Umar kata, dulu masa Nabi SAW masih hidup, Nabi tengok pada Al-Abbas ni macam anak tengok pada pak. Nabi hormat pada Abbas. Maka ikutlah sunnah Nabi kamu, hormat pada Al-Abbas. Jadi tawassul Al-Abbas tu pasal hormat, bukan pasal hidup mati. Dan Al-Abbas sendiri pun bagi tahu begitu. Dia kata orang ramai tawassul dengan aku kerana kedudukan aku di sisi Nabi, bukan pasal aku masih hidup. Jadi Wahabi suka hati dia. Dia kata ikut salah. Baik, salah faham lagu mana? Siapa yang paling salah berbanding sahabat Nabi? Tak ada. Sahabat Nabi yang salah sekali. Sahabat Nabi bernama Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu ajar doa tawassul pada satu orang lelaki zaman Sayyidina Utsman bin Affan jadi khalifah. Mana lama selepas Nabi wafat masih lagi sahabat ajar tawassul untuk diamalkan. Soalan, agak-agak siapa yang faham akidah lebih baik, sahabat Nabi ke Wahabi? Jelaslah sahabat Nabi. Baik, sana tak habis lagi. Tabaruk. Tabaruk ni saya tengok ringan sikit. Beza ahli sunnah dengan Wahabi bab tabaruk ni tak serius sangat lah. Pun tengok juga sama juga. Kalau Wahabi baru nak dia tabaruk boleh atas syirik juga. Dia tak apa, ambil berkat ni. Makhluk bukan ada apa pun. Memanglah makhluk hakikatnya tak ada apa. Allah yang jadikan keberkatan tu. Tapi Wahabi yang mengaji biasa dia tak petikai sebab tabaruk ni sabit dalam hadis dalam Quran. Dalam hadis antaranya Nabi SAW bila berwudu, air wudu Nabi itu akan ditadah oleh para sahabat. Mereka sapu ke muka dan juga ke badan, ambil berkat. Kalau tak boleh, pasti Nabi larang sebab buat benda yang haram. Kemudian Nabi SAW sendiri bila tahallul, Nabi minta supaya rambut baginda tu dibahagi-bahagikan kepada sahabat. Apa faedah rambut kalau bukan untuk tabaruk? Kalau baju kita boleh kata boleh pakai, selimut boleh buat selimut. Rambut nak buat apa? Bahkan sahabat faham untuk tabaruk. Antaranya Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu letak rambut Nabi SAW dalam kain serban 3 helai, dan Khalid Al-Walid bagi tahu pada orang ramai, semenjak daripada saya letak rambut Nabi ni senantiasa Allah beri kemenangan kepada saya. Baik, soalan,
Yang bagi kemenangan Allah atau rambut? Ya Allah. Habis yang tak rambut dalam kain serban, itu namanya tabarruk, ambil berkat. Dalam Al-Quran, seorang nabi, iaitu Nabi Yaqub alaihi salam, ketika diuji dengan masalah mata, kita tahu kisah ni, baginda tabarruk dengan baju seorang nabi yang lain, itu anak kandung baginda sendiri. Nabi Yusuf alaihi salam diusap ke muka, sembuh Allah bagi. Yang sembuhkan mata Nabi Yaqub, Allah ke baju? Ya Allah. Habis yang jenuh duk pergi usap tu, itu namanya tabarruk. Ambil berkat, ambil kebaikan. Jadi saya tak nampak Wahabi yang mengaji dia kata tak boleh ambil berkat dengan peninggalan Nabi, saya tak jumpa. Dia kata boleh. Bahkan kadang dia pun derah lagi, dia kata, kalau betul rambut Nabi, aku mula-mula sekali pergi tabarruk. Alhamdulillah. Okey ya. Cuma dia kata tak boleh tabarruk dengan kesan orang soleh. Nabi ya, ini khusus untuk Nabi ya. Nabi tabarruk dengan baju tok guru hang tu tak boleh. Itu dia tak suka yang pergi mandi ayak Telaga Gunung Jerai. Pasal yang pergi mandi tu banyak sebab lah. Satu, mandi air gunung kan lagi segar, lagi bersih, tak ada klorin. Yang kedua, dekat dengan tempat mereka nak pergi ziarah kubur tu. Kalau mandi awal di rumah pun boleh, lagi berpeluh balik. Yang ketiga, pasal katanya telaga tu digali oleh satu orang soleh, ulama, telaga Tok Syekh. Tok Syekh ni soleh. Di sisi kita, kalau betul itu telaga Tok Syekh, kita boleh tabarruk. Pasal itu asar solihin. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika menerangkan hadis yang mana sahabat ambil jubah Nabi, kalau ada orang sakit basuh bagi buat rawatan orang sakit, Imam Nawawi kata inilah dalil boleh ambil berkat daripada asar solihin. Peninggalan orang soleh kita boleh ambil berkat. Wahabi tak terima. Syekh bin Baz kata hanya khusus untuk Nabi saja. Jadi khilaf lah. Tapi tak serius sangat lah. Yang serius istighosah. Istighosah di semua negeri di Malaysia, dalam undang-undang setahu saya, memang undang-undang Islam ni adalah ahli sunnah wal jamaah. Kalau di Kelantan misalnya lebih spesifik ya, ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau di Melaka pun baru masukkan Asy'ariyah Maturidiyah. Tapi negeri lain paling common pun dia kata Islam ahli sunnah wal jamaah, termasuk perlih. Hampa syok dia kata pelih Wahabi lah. Buka undang-undang dia kata ahli sunnah wal jamaah. Dia tak tahu Wahabi. Raja pelih banyak kali dah abang lah. Pelih tak amaikan Wahabi. Alhamdulillah, mana raja pun tahu Wahabi ni tak betul. Lepas tu dia kata pelih tak amai Wahabi. Kalau Wahabi bagus, kita pun nak mengaku. Betul tak? Jadi semua kata ahli sunnah wal jamaah. Jadi oleh itu bila nak apply tauliah, dia pun tak mau aliran lain. Aliran lain pada ahli sunnah wal jamaah tak boleh dapat tauliah. Saya biasa dapat surat tauliah tu, syaratnya tak boleh mengajak lain daripada ahli sunnah wal jamaah. Dan tak boleh sentuh sultan lah. Pasal sultan ketua agama. Itu biasanya dalam surat tauliah standardnya macam tu. Lalu oleh kerana itu, sebahagian daripada yang Wahabi ni, yang Syiah ke, masa nak ambil tauliah, dia pun taqiyah. Bila dia dapat detect isu tu boleh beza Wahabi ahli sunnah, dia taqiyah. Dia apa pandangan ustaz amalan baca Yasin malam Jumaat? Ya, apa salah baca Yasin, bagus baca Quran. Dia taqiyah. Apa pandangan ustaz kalau buat tahlil arwah? Tahlil tu kan la ilaha illallah, boleh, tak ada masalah tahlil. Dia konan. Tapi hak ni istighosah ni, saya belum jumpa Wahabi yang sanggup taqiyah. Apa isu istighosah? Istighosah maknanya adalah meminta tolong. Antara ahli sunnah wal jamaah dan Wahabi sepakat meminta tolong yang sebenar kepada Allah. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, iza sta'anta fasta'in billah. Bila hangpa minta tolong dengan Allah. Itu hakikat. Habis tak boleh minta tolong dengan makhluk lah. Sepakat juga ahli sunnah wal jamaah dan Wahabi boleh minta tolong dengan makhluk, dan ada kalanya tak boleh, haram bahkan syirik. Setakat tu masih sepakat lah. Kalau dengan Allah memang itu hakikat. Kalau dengan makhluk ada yang haram dan syirik, ada yang dibenarkan. Okay. Yang mana haram, yang mana boleh, di situ berbeza. Ahli sunnah wal jamaah dengan Wahabi berbeza tentang tu. Di sisi ahli sunnah wal jamaah, minta tolong dengan makhluk apa sekalipun, mulia atau tidak, hidup atau mati, haram dan syirik kalau dengan iktikad makhluk yang beri bukan Allah. Kita jumpa doktor, doktor hidup lagi. Doktor tu bagus. Kita kata doktor tolong sembuhkan penyakit saya tak tahan dah, sakit banyak tahun dah. Syirik tak? Tengok iktikad dia. Kalau dia tahu, saya tahulah Allah yang bagi sembuh, tapi ini hanya ikhtiar, tak syirik.
Tapi kalau dia kata, memang doktor yang bagi sembuh. Saya minta doa dengan Allah 5 tahun dah, tak sembuh pun. Doktor rawat saya seminggu sembuh. Memang doktor yang bagi sembuh, bukan Allah. Syirik. Tak kisah doktor masih hidup ke, doktor mati, kita tak pilih lah. Tapi Wahabi lain. Wahabi dia kata, minta tolong dengan orang hidup tu tak apa. Tapi bila hang minta tolong dengan orang mati saja, tak kisahlah nabi ke, wali ke, syirik. Ni tak ada taqiyah. Saya belum jumpa Wahabi taqiyah. So mungkin boleh tanyalah yang mana taqiyah kuat tu. Kalau istighosah orang mati lagu mana? Biasa dia akan kata syirik akbar. Syirik yang betul-betul syirik betulnya. Bukan syirik khafi macam riak, bukan. Syirik yang besar, mukhrijun anil millah. Menyebabkan orang tu terkeluar daripada Islam, jadi kafir, murtad. Cuma hak di Malaysia biasa dia akan stop kat situ lah. Sebenarnya dia boleh sambung lagi. Oleh itu halal darahnya boleh dibunuh. Itu belum lagi kat Malaysia, tak keluar. Tapi understood. Bila murtad, kira hukumannya hukuman mati. Jadi ini tak betul lah. Tak ada dalil dan bercanggah dengan amalan para sahabat, ataupun sekurang-kurangnya para sahabat tak larang. Dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, Al-Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala membawa dengan sanad yang sahih bagaimana satu orang pergi ke makam Nabi SAW zaman Sayyidina Umar, istighosah dengan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, istasqi li ummatik. Wahai Rasulullah, Nabi dah wafat. Wahai Rasulullah, tolonglah minta hujan buat umatmu. Lalu tak lama dia terlena di sisi makam. Dia bermimpi didatangi oleh Nabi SAW, dan Nabi pesan sampaikan salam pada Sayyidina Umar. Ada beberapa pesanan. Lalu dia jumpa dengan Sayyidina Umar, cerita lagu ni. Sayyidina Umar jawab salam dan sambil mengalirkan air mata. Dan Sayyidina Umar kata, saya tidak akan cuai menjalankan pesanan Nabi. Kalaulah syirik, takkan Sayyidina Umar tak larang dia. Sayyidina Umar tu orang yang keras, agama dia tegas. Tak tahu hamba Allah ni buat benda syirik, sama relax, jawab salah, macam tu saja. Tak mungkin. Ini adalah salah sangka, salah fahaman golongan Wahabi tentang konsep tauhid dan syirik. Dia tak boleh beza antara sebab dan hakikat. Benda sebab dia kata hakikat jadi syirik. Di sisi ahli sunnah, hakikat Allah belaka. Tak percaya, tengok dalam Quran Allah berfirman apa? Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Katakanlah wahai Muhammad, aku tak milik untuk diri aku sendiri sebarang manfaat atau mudarat. Bila tu Allah perintah Nabi habaq lagu tu? Bila? Masa Nabi hidup lagi. Berarti kalau hakikat, masa Nabi hidup pun Nabi tak boleh buat apa. Untuk diri baginda sendiri tak boleh buat apa. Untuk orang lain tambah lagi. Macam tu kira Nabi tak ada apa-apa kebaikan. Mana pula kita cakap tadi hakikat. Asbabnya mana? Illa masya Allah. Kecuali apa yang Allah Ta'ala kendaki. Dan jelas Allah kendaki Nabi SAW menjadi sebab kepada kebaikan. Paling besar sekali tauhid, Islam, iman. Dan menolak banyak kemudaratan. Yang paling besar sekali menolak syirik. Jadi Nabi jadi sebab. Baik, kita tengok lagi. Syirik tidak kalau kita kata kita ni diberi hidayah oleh Nabi. Nabi beri hidayah kepada kita, syirik tak? Kalau secara hakikat, ia syirik. Dan bercanggah dengan firman Allah. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Muhammad tidak boleh bagi hidayah pada siapa yang kau kasih. Walakinna Allah yahdi man yasha. Allah yang bagi hidayah pada orang yang Allah kehendaki. Tapi kalau secara asbab, kita kata Nabi SAW bagi hidayah kepada kita, yakni Nabi lah sebab kita dapat hidayah, tak syirik. Dan selari dengan firman Allah, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Jadi satu hakikat, satu asbab. Okey. Baik, ada lagi 5 minit. Betul ya? Ada lagi beberapa minit sebelum silang suku. Jam terlambat sikit lah. Jam atas tu 9.10. Jam saya dah 9.13. Ikut jam masjid lah, bagus sikit. Okey, jadi yang tentang tauhid uluhiyah ni saya tutup dengan firman Allah Taala. Allah berfirman, "Wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah harama." Bukan kamu yang melontar ketika mana kamu melontar. Pelik tak? Allah kata bukan kamu yang melontar, tapi ketika kamu melontar. Mana satu hak betul? Bukan melontar ke melontar? Mesti dua-dua betul. Pasal dua-dua ayat Quran. Tapi kena faham dengan konteks yang tepat. Wa ma ramaita khalqan.
id ramaita kasban walakinallaha rama haqiqatan. Bukan kamu yang melontar secara menciptakan pelontaran, bukan, Allah yang menciptakan. Ketika kamu melontar secara usaha dan ikhtiar, yang pertama menafikan qadariyah, yang kedua menafikan jabariyah, yang ketiga mengisbatkan ahli sunnah wal jamaah walakinallaha rama haqiqatan, hakikat wahdanatul af'al, Allah yang melontar. Tak ada konflik apa-apa. Satu hakikat, satu asbab. Baik. Yang ketiga, tauhidul asma' wa sifat, tak ada masalah belajar nama Allah, belajar sifat Allah, kita ahli sunnah wal jamaah terima. Yang kita tolak adalah atas nama asma' wa sifat duk pi faham ayat mutasyabihat dengan makna yang zahir. Maka keluarlah lah ni idea Allah duk atas langit. Duk atas aras lah. Pasal aras tu duk di langit, jadi Allah tu fis sama'. Habis dalam hadis kata 1/3 malam Allah turun ke langit dunia. Turun sungguh. Bihan kata Allah Ta'ala dah arah kosong lah Sat. La ilaha illallah lagu tu. Jadi Allah ni jadi duk turun naik lah pada langit dunia. Sat duduk atas arah 1/3 malam turun ke langit dunia. Betul ya? Kita pegang Quran hadis. Tahu tak 1/3 malam tu bila berlaku? Wahabi ni dia tak pakai akal. Dia faham Quran buta tuli macam tu. Kita ahli sunnah, Quran tu penyuluh kita. Akal itu mata kita. Kalau kita pejam mata, walaupun disuluh tak nampak. Kalau Mu'tazilah, dia duduk berjalan dalam gelap. Dia ketepikan Quran hadis hanya pakai akal semata, tak ada juga. Baik. Bila berlaku 1/3 malam yang hang kata Tuhan turun daripada aras ke langit dunia tu, sampai aras jadi kosong tu bila? Hakikatnya 1/3 malam berlaku pada setiap detik di tempat yang berbeza di dunia ni. Lah ni kita duduk kuliah ni ada tempat sedang 1/3 malam. Lepas tu tempat lain pula. Hang kata secara hakikat Allah turun ke langit dunia daripada atas ke bawah. Habis itu bila Allah di aras. 1/3 malam tu setiap masa. Ini masalah bila faham secara literal, fahaman yang bid'ah, dia akan bercanggah sama sendiri. Lau kana min indi ghairillah la wajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau satu-satu tu bukan daripada Allah, pasti bercanggah banyak sekali. Ini yang berlaku pada Wahabi. Tapi kita pegang Quran hadis lah Ustaz. Tak usah duk pikat panjang lah. Quran kata lagu tu lah. Habis Quran kata apa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah Ta'ala bersama dengan kamu di mana kamu berada. Kira nak faham zahir jugalah. Allah duduk dalam masjid, sekali Allah duduk dalam kereta, hang masuk jamban, Allah masuk dalam jamban juga. Mana boleh? Tu kita kena faham. Boleh pula faham ikut konteks. Tadi hang tak boleh faham ikut konteks. Lah hang boleh faham ikut konteks. Lepas tu nak kata apa lagi? Allah bersifat lupa yang layak bagi Allah. Itu dia kata Allah bersemayam di atas aras dengan cara yang layak dengan Allah. Ikut salah. Mana ada salah lagu tu? Salah kata istiwa tu yang layak dengan Allah. Bukan tafsir istiwa tu bersemayam, betul yang kata bersemayam yang layak dengan Allah. Kalau begitu berdasarkan ayat Al-Quran, nasullaha fanasiyahum, mereka lupa akan Allah lalu Allah lupa akan mereka. Maka Allah bersifat lupa tapi lupa yang layak dengan Allah lah. Adakah lupa yang layak dengan Allah? Tak ada ahli tafsir yang tafsirkan begitu. Lupa di situ mana Allah azab mereka. Bukan Allah lupa. Dan yang terakhir, lepas masa pun jam masjid pun dah 9 suku dah. Yang terakhir adalah cuba lihat dalam hadis sahih, hadis qudsi, Allah sendiri takwil. Wahabi ta'assub kepada Imam Ibn Taymiyah mengenepikan uslub Allah. Imam Ibn Taymiyah tak terima takwil. Pasal dia kata tak ada majaz, tak ada metaphorical dalam Quran. Tak ada. Pasal apa? Quran bahasa Arab. Bahasa Arab ada majaz, ada hakikat. Ada metaphorical, ada yang hakiki, actual. Cuba lihat dalam hadis kursi tersebut, Allah berfirman kepada hambanya, ya ibna Adam, maridtu falam ta'udni. Wahai anak Adam, hari itu aku sakit, hang tak mai ziarah aku pun. Maka oleh kerana berpegang dengan hadis, kita kata Allah sakit yang layak dengan Allah Ta'ala. Adakah sakit yang layak dengan Allah? Sakit itu kekurangan, mana boleh layak dengan Allah? Maka dalam hadis tersebut Allah sendiri takwil. Bila hamba tu tanya, ya Allah macam mana aku mau ziarah kepada kamu, Allah takwil. Allah kata apa? Marida abdi fulan, sakit hamba aku si fulan, hang tak ziarah. Mana maritu tu adalah majaz kepada hamba aku sakit. Kalau hang pergi ziarah dia, saya hang dapati aku berada di sisinya. Tu hang lagu mana tu? Kata Allah atas aras. Lah Allah berada di sisi orang sakit, mana di hospital atau di rumah orang sakit? Tak mungkin. Maka ayat mutasyabihat ahli sunnah tanzih
tidak menyamakan Allah seperti makhluk, sama ada ikut salah, serah bulat-bulat pada Allah Ta'ala, atau ikut sebahagian khalaf, maknanya tak bercanggah dengan syarak, dengan akidah kita terima. Istawa dengan mana istaula menguasai, tak bercanggah dengan akidah, kita masih boleh terima. Wallahu alam, ya. Saya baru habis cover slide yang 41 daripada 236 slide. Pasal cerita Wahabi ni panjang, ya. Belum isu pasal bid'ah lagi, pasal itu ini. Setakat itu saya harap moga-moga bermanfaat. Tuan Imam tutup terus ke nak buka juga pada sesi soal jawab? Ya, kalau ada soalan jawab belum tentu. Kalau tahu saya jawab. Soalan kalau ada silakan. Ada tuan-tuan kalau ada soalan? Silakan tuan. Waalaikumsalam. Soalannya tentang macam mana Syekh Al-Albani dia boleh cek hadis-hadis semua, sedangkan okey. Baik, berkaitan dengan isu yang ditanyakan tentang bagaimana Syekh Nasruddin Al-Albani, yang memang dia dianggap sebagai tokoh lah dalam bidang hadis oleh golongan Wahabi, ya. Baik, pertama kita kena lihat penilaian hadis ni adalah dilakukan adalah untuk memastikan adakah yang dikatakan hadis Nabi itu memang hadis Nabi atau tidak. Kalau hadis mutawatir, ulama tak payah kerja banyak dah, pasal pasti dah ini tidak mungkin tersilap, tak mungkin ramai-ramai ni pakat berbohong, tak mungkin. Al-mutawatiru yufidul qat'ah. Yang diriwayat secara bilangan yang ramai menatijahkan putus, maknanya pasti, tak ada ihtimal silap ke apa, tak ada. Tapi yang ahad, perawi seorang, perawi dua orang, boleh jadi terlupa, boleh jadi tersilap. Jadi ulama hadis terpaksa kerja lebih nak pastikan ni memang daripada Nabi atau bukan. Antara yang ulama kaji adalah kualiti perawi itu. Adakah hafalan dia bagus, adakah dia pelupa, adakah dia nisiqah ataupun bagaimana. Dan yang kedua, melihat pada rantaian riwayat tu, bersambungkah ada putih mana-mana. Kata riwayat daripada ni, tapi tak ada pun orang ni, atau tak dikenali pun orang ni. Jadi kualiti perawi bagus, sanad bersambung baik, umumnya dia kata kemungkinan besar Nabi sebut hadis ni. Itulah yang diistilahkan hadis sahih. Memang ada keraguan, tapi keraguan tu sikit. Bila dia tengok perawi ada masalah, pelupa, ataupun perawi ni tak boleh dipercayai sangat, bukan menipu, ya. Bila orang kata lagu ni, dia kata betul juga, macam tak confident, ya. Ataupun sanad terputus di mana-mana, ya. Jadi dia kata hadis ni kemungkinan Nabi kata tu tak tinggi lah. Bukan kata confirm Nabi tak kata. Itu namanya dhaif, ya. Mai Al-Albani
Pertama, dari segi kajian orang yang mengkaji latar belakang Syekh Al-Albani, dalam bab hadis beliau tidak berguru, tak ambil ilmu hadis daripada guru. Dalam bab lain ada 3 guru dia, dalam bab Quran, dalam bab fiqh ada 3 guru dia. Bab hadis tidak berguru, hanya dia rajin pergi ke library di Dimash, dia baca buku-buku hadis sehingga dia boleh bercakap tentang hadis hak ni sahih, hak ni dhaif. Jadi di situlah ulama kata tak ada makna pun. Tak ada makna pun kalau Syekh Al-Albani kata ni sahih atau dhaif. Adakah yang Syekh Al-Albani kata tu sahih, ulama dulu belum sahih kan? Kalau ulama dulu dah sahih, beliau juga kata sahih, tak ada makna apa pun. Dan kalau ulama dulu dah sahihkan, beliau kata dhaif, adakah beliau yang tak berguru boleh membatalkan ijtihad muhaddisin yang memang ada ratusan ribu hadis dalam dada mereka? Syekh Al-Albani dia dalam kitab saja pernah diuji oleh ulama-ulama Mesir, minta dia bawa 10 hadis dengan sanad yang bersama sampai Nabi SAW. Dia kata saya bukan muhaddis sanad, saya muhaddis kitab. Ada kitab saya sebutlah ni dhaif sahih, tapi nak suruh saya sebut macam itu saja, dia tak ada 10 hadis pun. Jadi tetapi oleh kerana Wahabi dah tak ada tokoh macam ulama-ulama hadis yang silam, yang betul-betul pakar, maka bolehlah Al-Albani pun dapat angkat jugalah. Dan lebih malang lagi, Al-Albani mengambil sikap menegatifkan hadis dhaif. Dia ada satu buku ataupun tulisan silsilah al-ahadis al-mawdu'ah wa dhaifah wa asruha sayyi lil ummah. Siri hadis yang palsu dan dhaif dan kesan buruk kepada umat. Di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, yang palsu je kita tolak. Yang dhaif tengok, kalau dhaif sedikit masih dipakai, dhaif pertengahan mungkin dalam fadilat beramal, mungkin dalam targhib dan tarhib masih dijadikan sandaran. Cuma yang dhaif jiddan ataupun yang palsu itu tidak diterima. Jadi ini antara bid'ah Syekh Al-Albani dalam bab hadis, menyamakan hadis dhaif seolah-olah hadis palsu. Tapi tak semua Wahabi ikut aliran tersebut. Ada ulama-ulama Wahabi seperti Syekh Ibn Utsaimin yang masih memasukkan hadis dhaif dalam kitab-kitab mereka. Tapi yang terpengaruh dengan Wahabi, dengan Albani, dia akan menolak hadis dhaif. Jadi tak ada logik lah ketepikan ijtihad para ulama dahulu semata-mata Syekh Albani kata ni sahih ni dhaif. Tapi biasanya depa akan angkat itulah sahahu al-Albani. Albani kata sahih, dha'afahu al-Albani. Ini satu bentuk ketaksupan mengenepikan keilmuan ulama-ulama hadis yang terdahulu. Wallahu alam. Itu setakat yang saya boleh respon kepada apa yang ditanyakan. Kalau tak ada boleh berhenti. Okey, saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Saya pun maaf atas salah dan kesilapan. Haza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.